Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Prasekolah Bijak SK Bandar Tinam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar tajuk surah Al-Fatihah. Pernah dengar kan surah Al-Fatihah? Jadi kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Jadi anak-anak, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita sama-samalah baca doa belajar. Okey, ikut ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar tadi, Allah Ta'ala akan bukakan hati kita, lapangkan fikiran kita untuk kita menerima ilmu, untuk kita mudah faham, untuk kita mudah ingat, mudah hafaz apa yang kita pelajari. Baiklah anak-anak, jadi kita masuk kepada isi pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu tentang surah Al-Fatihah. Jadi sedikit sebanyak kita nak tahu apa dia pengenalan tentang surah Al-Fatihah ini. Okey, surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Jadi surah Al-Fatihah ni diturunkan di Mekah. Kemudian ia mengandungi 7 ayat daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah Waladdallin. Semuanya ada 7 ayat. Okey. Kemudian apakah maksud Al-Fatihah? Kenapakah dinamakan sebagai surah Al-Fatihah? Fatihah ni bermaksud ialah pembuka. Ni bermaksud sebagai pembuka. Pembuka apa? Kita tengok surah Al-Fatihah ni kalau kita buka Al-Quran, surah yang pertama sekali ada adalah surah Al-Fatihah. Jadi dinamakan surah Al-Fatihah kerana ia adalah surah yang pertama sekali di dalam Al-Quran. Jadi dia sebagai pembuka kepada surah-surah yang lain. Surah yang pertama dalam Al-Quran. Sebab tu dinamakan Fatihah, pembuka surah yang pertama. Okey, kemudian surah Fatihah ni juga ada nama lain dia. Ada orang sebut Al-Fatihah, ada orang sebut juga sebagai nama lain dia adalah Ummul Kitab. Nama lain dia adalah Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Jadi surah Fatihah ni dikatakan sebagai ibu kepada kitab Al-Quran. Ada juga nama lain lagi, Ummul Furqan dan sebagainya. Itu nama-nama lain lah. Kita kena tahu juga. Nanti kadang-kadang kalau ada dalam majlis, ada orang pengacara majlis sebut, baiklah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Nak baca apa? Baca surah Al-Fatihah. Sama je. Kita mulakan perhimpunan kita dengan baca surah Al-Fatihah. Ataupun Ummul Kitab. Sama. Itu dia sedikit sebanyak tentang penerangan ataupun latar belakang surah Al-Fatihah. Okey, surah Fatihah ni penting kita kena tahu dan kita kena belajar. Sebab apa? Kita sebenarnya kita baca surah Fatihah ni 17 kali sehari. Waktu bila kita baca? Waktu dalam solat. Setiap rakaat solat kita kena baca surah Fatihah. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isyak. Jadi 17 rakaat, 17 kalilah kita baca surah Al-Fatihah dalam waktu sehari semalam.
Jadi kita kena hafazlah kalau boleh. Kerana kalau kita tak hafaz surah Fatihah, maka tak baca surah Fatihah dalam solat, tidak sah solat kita. Penting tak baca surah Fatihah, belajar surah Fatihah ni? Penting. Baiklah anak-anak, jadi untuk itu, marilah sama-sama kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan daripada kita baca, anak-anak dapat menghafal surah Fatihah ini dengan baik. Okey, ikut Ustaz baca dahulu ataupun dengar dulu Ustaz baca, kemudian ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh baca? Boleh kan? Pasti boleh. Sebab anak-anak dah biasa dengar dah surah Fatihah. Okey. Kali ini ikut Ustaz. Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. Tadi dah dengar. Sekarang kita baca sama-sama. Okey. Sedia? 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Boleh? Kalau tak boleh, baca lagi. Baca berkali-kali. Ulang balik yang kita baca tadi. Baca sama-sama sekali lagi. Sehinggalah anak-anak dapat hafaz surah Al-Fatihah. Tak banyak. Hanya ada 7 ayat sahaja. Boleh? Jadi Ustaz harap anak-anak dapat menghafaz surah Al-Fatihah dan baca dengan baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita dah belajar tentang surah Al-Fatihah, latar belakang dia, kenapa dinamakan surah Al-Fatihah, dia diturunkan di mana, berapa banyak ayat dia, apa nama lain bagi surah Al-Fatihah, kita dah kenal dia. Jadi, untuk tugasan hari ini, Ustaz nak anak-anak dapat warnakan tulisan surah Al-Fatihah yang Ustaz berikan dalam modul tu bersama, modul-modul yang sebelum ini ada tulisan Al-Fatihah. Jadi warnakan tulisan Al-Fatihah tersebut mengikut kreativiti anak-anak sekalian. Yang keduanya, Ustaz nak anak-anak hafaz surah Al-Fatihah tadi. Kemudian hantarkan rakaman video bacaan surah Al-Fatihah. Ini yang kedua. Ustaz nak anak-anak hafaz surah Al-Fatihah dan hantarkan rakaman video membaca surah Al-Fatihah. Hantarkan pada Ustaz. Okey. Sekiranya boleh baca semua 1 hingga 7 daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu yang terbaik.
Tapi sekiranya anak-anak tak dapat hafaz semua sekali, sekurang-kurangnya hafazlah sampai ayat yang keempat. Daripada 7, 4 saja. Baca 4 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu saja, 4 saja. Kalau tak dapat hafaz semua, sekurang-kurangnya hafaz sehingga 4 ayat sahaja. Tapi sekiranya 4 ayat pun anak-anak tak boleh juga nak menghafaz, tak dapat nak ingat dalam masa sekejap, tak apa. Anak-anak boleh membaca dengan bantuan ibu bapa. Jadi ibu bapa bolehlah bantu anak-anak untuk membaca surah Al-Fatihah. Sama ada nak bantu baca sampai ayat yang keempat pun boleh, ataupun nak baca sehingga habis surah Al-Fatihah pun boleh. Terpulang kepada kebolehan ataupun pelajar tu setakat mana dia mampu. Tak apa, kita belajar biar sikit-sikit. Kita belajar hari ni hafaz 1 ayat, besok 1 ayat dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau dapat dah hafaz baca semua sekali, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tak dapat hafaz semua sekali, hafaz sehingga 4 ayat keempat saja. Maliki yaumiddin. Tak dapat hafaz sampai ayat yang keempat, ibu bapa bantu baca, anak-anak baca sampai sama ada ayat keempat ataupun sehingga habis surah Al-Fatihah. Tak apa, biar lambat, tapi kita dah dapat. Sebab apa? Surah Fatihah ini adalah wajib. Jadi kena, nak tak nak, anak-anak kena hafaz. Kerana apa? Kerana kita nak baca dia dalam solat dan dia wajib. Kalau kita tak boleh baca surah Fatihah, maka solat kita jadi tidak sah kat situ. Okey, nanti hantarkan hasil kerja anak-anak dan juga rakaman anak-anak kepada ustaz. Jadi ustaz boleh tahulah setakat mana penguasaan anak-anak dalam tajuk kita, iaitu surah Al-Fatihah pada pagi ini. Okey, rasanya itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.